Brunei merupakan negara yang tertua di alam Melayu yang mempunyai keunikan sejarah yang tersendiri. Namun tidak banyak kesan-kesan peninggalan sejarah tersebut diketahui dan ditemui. Sejak ribuan tahun sejarah mengenai Brunei hanya diketahui melalui catatan-catatan dalam sejarah Cina serta kajian dan penyelidikan yang dibuat ke atas kesan-kesan tinggalan yang dijumpai di beberapa tapak arkeologi di negara ini. Dalam episod kali ini, menjejaki sejarah hubungan Brunei-China, mengungkap temuan-temuan arkeologi dan kesan-kesan peninggalan sejarah yang telah terpendam di bumi Brunei sejak sekian lamanya. Kajian dan penyelidikan berterusan ahli-ahli arkeologi dan pakar-pakar sejarah menemui tinggalan-tinggalan lama seperti makam-makam, batu-batu nisan, monumen, artifak, mata wang, dokumen, salasilah, manuskrip dan tradisi lisan sedikit sebanyak dapat memberi maklumat dan gambaran masa lalu dan zaman sejarah kegemilangan dan keunggulan Brunei suatu ketika dulu. Temuan arkeologi dan kesan-kesan tinggalan sejarah di negara ini memainkan peranan penting dalam menentukan masa dan menyingkap sejarah awal dan asal-usul Brunei, kedudukan geografinya serta hubungannya dengan negara-negara luar. Penemuan beberapa tapak arkeologi penting mengukuhkan lagi adanya kesan-kesan peninggalan sejarah hubungan Brunei dan China dan tidak kurang pentingnya juga dalam membantu penyelidikan sejarah Brunei awal. Semasa pemerintahan dinasti Ming, Maharaja-Maharaja mengutus perwakilan-perwakilan ke beberapa buah negara di Asia Tenggara, termasuk Brunei. Catatan-catatan tersebut menandakan permulaan hubungan ekonomi dan diplomatik antara Brunei dan China yang berterusan hingga ke abad 21. Ada 4 bahagian penemuan-penemuan arkeologi yang dapat membantu dalam pengajian sejarah Brunei awal, iaitu penemuan prasejarah, zaman sejarah, pengkajian ke atas batu-batu nisan dan penemuan arkeologi dari dasar laut. Eksplorasi dan penggalian arkeologi bermula sejak awal tahun 1950-an dan berterusan hingga sekarang. Kota Batu dibahagi kepada 3 kawasan utama, iaitu kawasan tepi sungai yang dipanggil KB3 dan kawasan tengah Kota Batu, iaitu kawasan datarnya pula, iaitu kawasan tanah lapang dipercayai tempat penempatan istana dan pembesar-pembesar negara yang dipanggil kawasan KB2 dan kawasan atas iaitu kawasan tepi atas bukit dipanggil KB1. Semasa penggalian yang dilakukan di Kota Batu pada tahun 1952 atau 1953 oleh Tom Harrison, seorang kurator arkeologi dari Muzium Sarawak, menemui sebanyak 417 petak yang dikenal pasti sebagai tapak arkeologi terpenting mempunyai kesan-kesan tinggalan sejarah. Artinya kawasan penggalian ini tersebar luas di kawasan Kota Batu. Ianya dilakukan secara random, iaitu random, di mana
ada petak penggalian dikatakan tiga kaki ke 3 kaki, manakala ada yang berukuran lebih kecil lagi, ada juga yang dikatakan berukuran lebih besar. Manakala kedalaman penggalian dikatakan tataluk kepada penemuan artefak-artefak itu. Jika petak itu dikatakan menemui bahan-bahan artefak, maka ianya akan diteruskan sehingga ke beberapa kaki. Manakala jika tidak ada penemuan ditemui, maka petak itu akan ditinggalkan. Begitulah sistem penggaliannya, walaupun secara random, secara tidak secara dibuat secara tergegas, terburu-buru, ya, iaitu selama 1 tahun. Namun apa yang dikatakan penemuannya sungguh memerasakan. Penemuannya dikatakan puluhan ribu artefak, contohnya tembikar-tembikar, bahan-bahan kayu, bahan-bahan batu, dan juga dikatakan kepingan-kepingan emas pun dikatakan pernah dijumpai di dalam penggalian ini. Semasa penggalian arkeologi dijalankan di Kota Batu, banyak serpihan tembikar dan porselin yang dipercayai dibuat di zaman dinasti Ming, dan hanya sedikit sahaja serpihan tembikar dan porselin daripada dinasti Qing. Kebanyakan serpihan tembikar dan porselin ini berwarna biru dan putih. Antara artefak seramik buatan Cina ini adalah mangkuk, piring, kotak bertutup, tekuan, pasu dan kendi. Selain daripada bahan artefak ini, bahan-bahan artefak kayu tempatan juga banyak ditemui. Sebanyak 1,578 kepingan kayu ditemui dan sejumlah 75 objek kayu dapat dikenali yang terdiri daripada perkakas rumah, bahagian alat-alat mekanikal untuk menenun kain, alat-alat menangkap ikan, alat-alat mainan seperti gasing, roda dan beberapa alat yang lain. Di kawasan Kota Batu ini juga dijumpai struktur batu-batu bersusun yang merupakan tembok. Tembok ini bermula daripada kawasan-kawasan tinggi di Kota Batu dan menuju ke tebing sungai berhadapan dengan sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Trindah. Di kawasan tinggi ini dipercayai Istana Sultan Brunei didirikan, walaupun tapak sebenar masih belum dijumpai. Pulau Trindah dipercayai sebagai sebuah pulau buatan yang dibuat oleh manusia, dan pulau ini dihubungkan dengan Kota Batu melalui sebuah jambatan kayu. Pulau ini berfungsi untuk menambat perahu serta mengawasi kapal-kapal yang keluar masuk di perairan Sungai Brunei. Penemuan makam Sultan Sharif Ali, Sultan Brunei ketiga dan Sultan Bolkiah, Sultan Brunei kelima merupakan bukti temuan arkeologi yang terpenting di negara Brunei Darussalam. Menurut kajian dan penemuan 2 makam di kawasan Kota Batu ini membuktikan sejarah kewujudan Kesultanan Brunei dan kedatangan dan perkembangan agama Islam di negara ini. Walaupun banyak kesan peninggalan sejarah banyak ditemui di Kota Batu seperti bahan-bahan artefak dan makam-makam, namun eksplorasi juga dibuat di beberapa kawasan lain di negara ini, termasuk Terusan Kupang, Tanjung Batu, Bintuduh, Mengsalut, Sungai Lumut dan Sungai Labu Tempurung. Penemuan-penemuan arkeologi dari dasar lautan tidak pernah dibuat di negara Brunei Darussalam, sehinggalah sebuah kapal karam lama ditemui di dalam laut perairan Brunei secara kebetulan pada tahun 1998. Penemuan ini juga dikenali sebagai Brunei Shipwreck. Satu yang menarik lagi mengenai dengan hubungan Brunei China ini ialah penemuan kapal karam Brunei, yang mana kita telah ketemui di Laut Brunei,
kesan kapal karam Brunei pada tahun 1997. Dan penemuan ini menunjukkan hubungan perdagangan itu yang telah wujud semasa zaman dinasti Ming, bila mana kita menemui 13,000 keping tembikar-tembikar daripada China. Dan ini menunjukkan hubungan yang telah saya nyatakan tadi itu. Dan mungkin lebih banyak lagi penemuan-penemuan ini di dasar laut Brunei. Projek ini dibiayai dan diawasi sepenuhnya oleh Syarikat Elf Petroleum Asia dan dijalankan pada tahun 1998 dengan memakan masa selama 2 bulan. Walaupun kapal karam abad ke-15 ini ditemukan tanpa dirancang, namun kajian arkeologi yang menyeluruh tahun 1998 telah menunjukkan bahawa ianya merupakan satu-satunya penemuan muatan bahan-bahan Asia yang terbesar pernah dijumpai di perairan Laut Cina Selatan. Hampir sejumlah 4,600 biji tembikar jenis biru dan putih yang dipercayai buatan pada zaman dinasti Ming telah ditemui. Jumlah kesemua artifak yang ditemui adalah 13,500. Dilihat daripada sudut perjalanan maritim ratusan tahun yang silam, penemuan Brunei Shipwreck mengimbas kembali sejarah zaman kegemilangan Sultan Bolkiah, Sultan Brunei kelima. Ianya menunjukkan betapa penting dan kuatnya pengaruh Brunei di rantau ini pada ketika itu. Penemuan tapak sungai Limau Manis merupakan antara lagi bukti yang menunjukkan kesan peninggalan sejarah. Tapak ini bertarikh abad ke-10 hingga 13 Masihi, iaitu bersamaan zaman dinasti Song di China. Ianya merupakan temuan yang awal. Kalau kita Kota Batu abad ke-14 Masihi, yang ini abad ke-10 Masihi, iaitu ada 400 tahun awal daripada Kota Batu. Dan penemuan ini merupakan yang terpenting, iaitu tapak sebelum kedatangan Islam. Dan kita telah menemui bermacam-macam artefak-artefak daripada China bertarikh pada bermula abad ke-10, 13 Masihi, iaitu bersamaan dengan zaman dinasti Song. Dan ini menandakan hubungan Brunei itu lebih awal lagi, bukan saja zaman dinasti Ming tetapi juga Song. Tapak ini ditemui pada Mac 2002 dan satu-satunya penemuan arkeologi yang terpenting setelah penemuan tapak Kota Batu. Ini membuktikan sepanjang kawasan tebing sungai ini pernah dijadikan tempat tinggal pada zaman tersebut. Tapak Sungai Limau Manis merupakan penemuan arkeologi yang terpenting selepas Kota Batu, Sungai Lumut, Terusan Kupang dan kapal karam Brunei. Tapak Sungai Limau Manis adalah cabang Sungai Brunei, terletak kira-kira 22 km dari Bandar Seri Begawan. Kajian bermula di tapak ini pada bulan Oktober 2002 apabila ianya ditemui secara tidak sengaja ketika kerja-kerja memperdalam dan pelebaran Sungai Limau Manis. Hasil dari kajian dan kerja penyelamatan tersebut telah menemukan bahan arkeologi dengan jumlah yang sangat banyak dan ianya ditemui di kedua belah tebing sungai sepanjang 2 km. Penemuan bahan arkeologi ini merupakan yang terbesar dicatatkan dalam sejarah negara ini. Penemuan bahan arkeologi yang sangat banyak dan taburan yang sangat meluas menunjukkan bahawa Sungai Limau Manis adalah sebuah penempatan yang besar. Penemuan tapak ini adalah bukti peranan Brunei sebagai pusat perdagangan yang penting pada abad ke-10 hingga ke-13 Masihi. Dan juga bukti hubungan dagang terawal antara Brunei dengan negara luar khususnya China.
Brunei sebagai pusat perdagangan yang penting di rantau ini, dan ini adalah dicatatkan dalam laporan Zhao Ruku yang bertarikh dalam tahun 1225. Inspektur Jeneral Perdagangan Luar di Guangzhou, Fujian, China mengembarkan Poni atau Brunei sebagai pelabuhan yang penting yang ditadbir oleh pegawai-pegawai yang berdisiplin dan kegiatan perdagangan yang dijalankan seperti yang dipraktikkan di negara China. Walaupun kedudukannya agak terpencil dan jauh di ulu sungai Brunei, tidak menghalangnya menjadi sebuah penempatan dan pusat perdagangan yang penting pada masa itu. Kedudukan yang jauh ini juga tidak menghalang pedagang-pedagang luar negara datang ke tapak Sungai Limau Manis kerana mereka boleh mendapatkan produk hutan yang lebih murah dengan membeli terus dari penduduk tempatan. Perdagangan ini dilakukan secara bertukar barang, iaitu bahan tembikar digunakan sebagai barang tukaran dengan produk-produk hutan yang banyak didapati di persekitaran tapak Sungai Limau Manis. Penemuan berbagai jenis dan bentuk tembikar dari China menunjukkan kegiatan perdagangan yang pesat di antara kedua-dua buah negara pada ketika itu. Juga ditemui sejumlah besar wang shilling dari China dan bahan-bahan dagangan yang lain seperti emas, tembaga, manik dan sebagainya. Antara penemuan terpenting di tapak Sungai Limau Manis termasuk kepingan emas atau gold honorific leaf. Ianya dipercayai digunakan untuk membuat barang pemberian hadiah atau persembahan yang berharga bagi hubungan diplomatik antara negara Brunei dan China. Di permukaan kepingan emas terdapat beberapa inskripsi tulisan Cina. Satu daripada inskripsi ini terletak di bahagian tengah dan 4 lagi di bahagian sudut. Inskripsi ini ditulis dalam bentuk tulisan purba dengan cara dicetak di atas kepingan emas yang tipis. Inskripsi di bahagian tengah berkemungkinan nama seseorang atau dinasti dan ianya bertarikh pada abad ke-12 Masihi. Penemuan mata wang shilling Cina juga menarik kerana jumlah wang zaman dinasti Sung Utara yang banyak meskipun jumlah tembikar dari zaman yang sama adalah sedikit. Ini menunjukkan wang zaman dinasti Sung Utara masih laku digunakan pada zaman berikut. Penemuan wang shilling ini juga menunjukkan sistem perniagaan pada masa itu bukan saja dilakukan secara bertukar barang tetapi juga menggunakan mata wang. Sebagai pusat perdagangan utama pada masa itu, Sungai Limau Manis berperanan sebagai pusat penyaluran bahan-bahan dagangan luar bagi disalurkan dan diperdagangkan ke kawasan-kawasan yang berdekatan. Perkara ini terbukti dengan penemuan tapak-tapak arkeologi di kawasan berdekatan seperti Junjungan, Pirasong, Masin, Pengkalan Batu dan Tanjung Nangka. Kajian arkeologi menunjukkan banyak persamaan di antara tapak Sungai Limau Manis dengan tapak-tapak ini, baik dari segi peninggalan arkeologi maupun dari sudut pertarikhan. Dari pemerhatian menunjukkan tunggang-tunggang Cina berkemungkinan tidak boleh melalui Sungai Limau Manis kerana keadaan yang sempit. Dipercayai tunggang-tunggang berlabuh di kuala sungai dan kegiatan perdagangan hanya dilakukan menggunakan perahu-perahu peruncit. Perahu-perahu peruncit datang pada tunggang-tunggang yang berlabuh untuk memunggah muatan barang dagangan masing-masing secara tukaran. Kemudiannya perahu-perahu peruncit mengangkut barang-barang dagangan tadi ke ulu Sungai Limau Manis. Penemuan dadu kayu semasa kerja-kerja penyelamatan dilakukan menunjukkan adanya permainan di kalangan mereka yang tinggal di kawasan Sungai Limau Manis ketika itu. Bagi masyarakat Brunei, permainan dadu bukanlah permainan tradisi dan agak asing dan jarang digunakan. Dadu biasanya digunakan dalam permainan dan perjudian. Keberadaan dadu ini di Sungai Limau Manis berkemungkinan dibawa
pedagang-pedagang Cina kerana ianya adalah lumrah digunakan sama ada dalam permainan dan perjudian bagi masyarakat Cina. Keberadaan dadu ini juga menunjukkan bahawa pedagang-pedagang dari Cina menetap sementara waktu bagi menjalankan kegiatan perdagangan di tapak Sungai Limau Manis selain sebelum menunggu perubahan angin monsun sebelum bertolak ke destinasi yang lain. Banyak penemuan arkeologi dan bukti bertulis dari masa silam di Brunei dan China membuktikan tentang terdapat pertukaran-pertukaran perdagangan dan diplomatik yang pesat antara kedua-dua negara. Catatan-catatan sejarah dari seawal kurun kelima menyatakan adanya pertukaran lawatan-lawatan dan hubungan perdagangan telah pun berjalan dan berlangsung ketika itu.